Hai, hari ini merupakan episod 11 Step by Step Belajar MyViewBoard Whiteboard. Okey, hari ini Cikgu Ruth nak kenalkan dengan anda 15 tool yang ada di dalam Magic Board. Ini memang merupakan satu perkara yang sangat-sangat hebat dan saya rasa tidak ada di dalam aplikasi yang lain yang mempunyai sebanyak 15 tool. Okey, kalau kita nampak di sini dia ada clock ataupun jam, ada timer, ada pembaris, berbagai-bagai jenis pembaris. Okey, pembaris biasa, pembaris segitiga, ada jangka sudut, jangka lukis. Okey, ada kalkulator lagi, ada kertas graf, protektor warna bulat, dan ada juga equation untuk matematik, ada kain baksan, ada dadu, ada kanter, ada spotlight dan juga ada bidai. Okey, kita tengok satu persatu bagaimana cikgu nak ambil keluar tool-tool yang ada dalam Magic Board. Okey, sebenarnya di sini kita boleh tekan pada Magic Board kat sini. Okey, cikgu tekan kat sini dan di dalam bahagian 1, 2, 3. Okey, di bahagian tool ini dan cikgu akan nampaklah ada 15 tool kat sini. Okey, saya akan ambil satu persatu. Kalau cikgu nak ambil keluar, cikgu just drag and drop. Okey, drag and drop. Okey, ataupun cikgu double click pun boleh juga, dia akan keluar kat sini. Ini adalah jam kat sini, di belakang video saya. Okey, ini adalah jam. Okey, ataupun kalau cikgu rasa tool itu cikgu selalu pakai, cikgu nak letak di dalam cikgu punya shortcut, di dalam floating bar kat bawah kat sini. Okey, ini adalah floating bar. Sebenarnya ada satu shortcut kat sini, tapi cikgu kena sign in. Kalau cikgu tak sign in, cikgu tak akan nampak ada kemudahan shortcut. Okey, saya akan sign in terlebih dahulu. Okey, saya dah sign in. Bila saya dah sign in, cikgu nampak floating bar saya jadi tak sama. Dia ada satu anak panah di atas dan di sini ada 12 kotak kat sini yang boleh kita letak shortcut kat sini. Kalau contohnya kalkulator, saya nak pakai, saya just klik pada yang ini saja, dia akan keluar kalkulator. Jadi saya tak payah nak pergi Magic Board, nak buka tool, nak ambil lagi. Ini adalah kemudahan yang telah disediakan oleh MyViewBoard. Okey, bagaimana cikgu masukkan tool kat sini? Okey, mula-mula cikgu buka Magic Board. Lepas tu cikgu klik pada tool dan kemudian cikgu, kalau kita nak guna dadu, contohnya saya selalu nak guna dadu, kita boleh tarik dadu ni dan letak di dalam kotak. Okey, nampak tak saya tengah tarik? Okey, sekali lagi, kalau saya nak jangka lukis, cikgu drag dan cikgu drop. Okey, bila cikgu drop kat sini. Okey, so kita klik kat bawah kat sini, terus dia akan keluar jangka lukis. Okey, ini adalah jangka lukis. Baiklah, kita akan tengok tool satu persatu bagaimana dia fungsi. Okey, kita akan pergi ke next page. Okey, ini adalah jam yang telah ada di dalam Magic Board. Okey, kita nampak jam ini sebenarnya kita boleh tarik besar. Kalau cikgu klik di tepi, dia akan tarik besar atau kecil. Dan kalau kita nak masa secara live, cikgu boleh klik yang ini. Okey, dan kita nampak masa sekarang hampir pukul 5. Sebab hampir pukul 5 saya rakamkan video ini. Dan kalau cikgu nak dia berhenti, cikgu just drag saja mana-mana satu jarum, dia akan berhenti dekat tempat yang cikgu nak drag. So cikgu boleh ajarlah jam bersama dengan murid, ataupun kita nak secara random. Okey, ataupun kita nak buangkan nombor. Okey, so ini adalah cikgu boleh adjust sendiri. Dia boleh kecil, ini paling kecil, dan dia boleh sebesar-besarnya yang ada. Okey, so kedua kita akan tengok ialah timer. So timer ini dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 bahagian. Bahagian yang telah sekali adalah masa yang lebih pendek daripada saat. Yang ini adalah saat, yang ini adalah minit, dan yang ini adalah jam. Okey, bagaimana kita nak set? Cikgu klik pada button yang terakhir dan di sini ada naik, ada turun. Okey, so cikgu boleh set sebagaimana yang saya bagi tahu. Ini adalah lebih kecil daripada saat, so kita tak boleh nak set yang ini. So setelah cikgu dah set 10 saat, cikgu klik pada jam ini dan cikgu just klik play. Okey, bila play dia akan countdown dan hampir dengan masa yang cikgu countdown, dia akan berbunyi. Okey.
Ini adalah bunyi dia. So cikgu boleh tekan stop untuk tutupkan bunyi, ataupun kita nak besar. Okey, ini adalah tarik besar dan ini adalah kecil. Okey, color kita tak boleh ubah. Okey, so tool yang berikutnya adalah calculator. So calculator kat sini bukan scientific calculator. Ini adalah calculator yang biasa. So cikgu boleh gunalah dalam kelas cikgu. Dan seterusnya kita akan tengok pembaris. Pembaris ni kalau cikgu nak tarik, cikgu kena tekan di tengah. Okey, supaya dia keluar 4 anak panah baru cikgu boleh tarik. Okey, dan cikgu boleh panjangkan pembaris ini atau pendek, ataupun kita boleh tekan ni untuk rotate. Okey, kita nampak bila kita rotate dia akan keluar ukuran sudut kat sini. Ataupun kita nak tukar cm ke bawah, just klik yang sini. Okey, sama juga untuk protector. Kalau cikgu nak gerakkan dia, pastikan dia akan keluar 4 anak panah tu. Okey, 4 anak panah barulah cikgu boleh tarik dia. Saya tutupkan pembaris ini dan saya naik sikit. Kalau cikgu nak besar, dia kena keluar ada 2 anak panah. So cikgu boleh besarkan dia. Kalau cikgu nak pusing, dia kena keluar yang bentuk bulat macam ni. Okey, baru cikgu boleh pusing. Dan dia ada default sudut kat sini. Okey, cikgu akan nampak. Okey, yang untuk button ini dia akan tukar menjadi protector bulatan. Okey, ini adalah protector bulatan atau separuh bulat. Kalau kita tak nak, kita pangkarkan dia. Next, kita nampak ini adalah pembaris segitiga. Sama juga. Kalau dia keluar 2 anak panah, maksud dia kita boleh kecil, resizekan dia. Kalau 4 anak panah, kita boleh move. Kalau bulatan, kita boleh pusing. Okey. So, kita tengok tool yang seterusnya, jangka lukis. Okey, ini adalah jangka lukis. Kalau cikgu nak pindah jangka lukis, kita akan gerak yang atas. Okey, yang atas. Ini adalah kita pusingkan dia tanpa dia ada garisan. Kalau cikgu nak ada garisan, cikgu kena sentuh pada tempat mata pen ni. Baru dia akan keluar garisan. Okey, baru dia akan keluar garisan. Dan kalau kita nak kecil dia punya ukuran dia, cikgu boleh tarik yang bahagian ni. Okey, kecil atau besar. Ataupun kita nak tukar dia punya saiz ke sebelah sana. So cikgu boleh tekan yang ini. Okey, atau kita nak tutup, tekan pangkar sahaja. Okey, seterusnya kita akan lihat graf. Graf ini pada mulanya opacity dia adalah gelap macam ni. Okey, kalau cikgu nak dia terang, cikgu boleh adjust opacity kat sini. So dia akan terang mengikutkan background di belakang. Kalau cikgu nak tarikkan graf, cikgu kena gerak menggunakan 4 anak panah. Ini adalah tempat untuk buat garis. Kalau dia macam ni, maksud dia kita boleh buat garis lurus. Kalau cikgu tekan lagi sekali, kita boleh freehand. Kalau tekan lagi sekali, dia ialah eraser. Jadi untuk graf, kita perlu pakai pen di sini. Okey, kita perlu pakai pen dengan warna di sini. Kita tak boleh pakai annotator yang luar. Okey, dan di sini adalah grid. Tanpa grid dengan grid. Kalau kita tak nak ukuran skala, kita just klik ukuran skala, dia akan hilang. Klik lagi sekali, ukuran skala akan muncul. Okey, skala kat sini adalah 1, 1. Kalau kita nak dia tukar 2, 2, kita boleh setting di bawah. Okey, saya pindah yang ini. Dekat bawah sini ada ukuran yang kita boleh setting. Kalau kita nak dia lebar 2, dia akan tukar menjadi 2. Okey, 2, 4, 6. Kalau nak lagi, kita adjust lagi. Ini adalah lebar untuk paksi Y. Okey, ini paksi Y. Dan ini adalah paksi X. Okey, kita nampak dia punya ukuran dah tukar. Seterusnya, kita nampak dia ada fungsi untuk masukkan simbol matematik. Yang terlebih dahulu, kita perlu tukarkan warna pen sebab dia akan ikut pada warna pen yang telah kita setting kat sini. Contohnya, belakang saya warna hijau, jadi saya nak gunakan kuning. Saya klik pada kuning, kemudian saya klik pada magic board dan saya ambil keluar tool dan saya ambil keluar equation matematik. Okey, so saya boleh tulis kat sini apa equation yang saya nak. So kalau cikgu rasa dah puas, cikgu boleh tekan pada insert. Okey, dan dia akan keluar di sini. So ini adalah 1/2. Seterusnya kita nampak dia ada kad imbasan. Kad imbasan ni cikgu boleh buatkan soalan kat sini, tajuk soalan, dan kalau kita pusing sebelah,
dia adalah jawapan. So, mula-mula dia adalah kosong, kemudian cikgu bolehlah masuk tajuk soalan dan juga gambar kat sini. So, ini adalah flashcard. Okey, flashcard. Dan cikgu boleh kecilkan dia ataupun kita boleh besarkan flashcard kita. Kemudian kita nampak dia ada dadu kat sini. Okey, dadu dia adalah bentuk macam ni mula-mula. Kalau cikgu nak tambah lagi 2 biji dadu, cikgu tekan tambah. Okey, ataupun kita nak tukar warna color dekat dadu, cikgu tekan pada palette kat sini. Kita boleh pilih warna color yang kita nak, tekan OK. So, dia akan tukarlah mengikut color kita. Dan kalau cikgu rasa nak transparent sikit, cikgu boleh klik pada opacity. Nah, kita akan set transparent sikit. Sekarang kita nak ubah di dalam. Contohnya kita tak nak yang ini, boleh tak saya ubah menjadi gambar macam ini? Boleh. Ataupun kita boleh ubah menjadi tulisan. Okey, contohnya saya ubah jadi tulisan. Klik balik pada setting dan klik balik pada A. Okey, dia akan jadi tulisan. So, cikgu boleh masuklah tulisan kat sini. Ataupun kita nak masukkan bahasa Cina, kita boleh type bahasa Cina. Okey, boleh masuk kat sini. Okey, kemudian kalau cikgu dah rasa dah siap, cikgu tekan back dan cikgu boleh try. Okey, ini adalah masuk bahasa. Okey, untuk memasukkan gambar kat dalam dadu ini, cikgu boleh klik pada tempat setting, klik pada ikon yang ini dan dia akan ubah jadi petak-petak ini. Pastikan cikgu save dulu gambar yang cikgu nak masuk. Contohnya saya nak masukkan gambar mata, saya klik pada mata kat sini. Pastikan saya dah klik mata pada ini dan saya pindah sampai dia keluar warna merah kat sini, saya drop. Okey, dia dah masuk. Okey, setelah cikgu dah siap masukkan semua gambar kat sini, cikgu boleh tekan backward dan dia akan generate dadu yang telah cikgu customize. Terusnya kita tengok kita ada kanta besar. Okey, kanta besar ini yang pertama ialah cikgu kena pastikan gambar yang telah cikgu cari mempunyai property yang tinggi, okey, ataupun size resolusi yang tinggi. Okey, kemudian kita akan ambil daripada magic board dan cikgu klik pada tool, cikgu ambil keluar kanta besar, drag and drop. Dan cikgu bolehlah guna kanta besar ni untuk tengok gambar-gambar yang lebih kecil di dalam. Kalau kita nak besarkan kanta ini, cikgu klik pada sisi kanta ini, cikgu tarik. Okey, drag dan lepas. Kita nampak dia ubah jadi besar. Dan kalau kita nak lihat dengan lebih jelas, kita boleh tekan pada setting. Kita boleh gerakkan dia ke sini. Ini lebih jauh dan ini lebih dekat. Okey, tapi sebab gambar saya tak cukup resolusi yang tinggi, so dia jadi kabur. Okey, so ini bergantung kepada saiz gambar cikgu. Kemudian kita tengok yang dua lagi yang terakhir, iaitu spotlight dan bidai. Okey, sama juga dekat magic board. Kita ambil dekat bahagian tool dan ini adalah spotlight. Cikgu boleh double click pun boleh, dia akan keluar spotlight. So, spotlight ini akan highlightkan tempat yang telah cikgu nak. Kalau cikgu nak pindah, pastikan cikgu tekan mouse di luar. Okey, dan cikgu boleh pindah. Okey, kalau kita nak resize, pastikan mouse cikgu di atas sisi bulatan ini. Dan cikgu tarik. Okey, dan setting ini kita boleh set sama ada transparent atau kita nak semua dilihat atau tak nak dilihat. So, kita boleh adjust transparency di sini. Okey, kalau nak tutup, tekan pangkal. Kemudian yang terakhir ialah bidai. Okey, cikgu double klik ini, bidai ini akan keluar. Kita boleh tarik supaya dia lihat barisan yang atas sekali ataupun barisan tepi ataupun tepi di sini. Okey, bidai kat sini sebenarnya kita boleh tukar gambar bidai ni. Cikgu boleh tekan pada setting dan kita boleh pilihlah apa-apa gambar untuk menukarkan bidai kita kepada jenis gambar. Okey, ini adalah dah tukar. Okey, so ini adalah bidai yang kita boleh guna di dalam magic board. Okey, jadi itu saja tutorial untuk hari ini. Kita akan jumpa di video seterusnya.